Macam dulu. Dah on dah. Ya. Jalan. Siap. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita akan sambung tajuk baru malam ni. Dah settle dah makna jual beli menurut syariat. Settle makna jual beli menurut istilah fiqh. Malam ni insyaAllah kita masuk tajuk baru, iaitu syarat sah rukun. Ataupun dipanggil rukun jual beli ada 5 dan 6. Kita akan sambung malam ni. Kita akan mulakan malam ni syarat sah rukun yang kelima, iaitu ijab dan qabul. Kita akan bincang rukun jual beli 1 daripada 5, ijab dan qabul. Kita akan bincang syarat sah malam ni. Baik, sebelum tu kita akan tunggu kawan-kawan kita dulu. Kita akan tunggu kawan-kawan kita masuk dulu. Sementara tu kita macam biasa kita tunggu dalam 2-3 dalam 20 orang lebih. Angka 20 lebih, insya-Allah kita akan mula. Ije pun ada. Okey, terima kasih Abah. Sama-sama je. Wan dah masuk. Baik, kita akan tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain. Untuk kita sebelum tu kita mulakan, sebelum kita mula tajuk baru malam ni, syarat sah ijab dan qabul. Rukun jual beli terbahagi kepada 3 secara umum ataupun detailnya 6. Dan kita akan bincang 1 daripada 3 ataupun 1 daripada 6 malam ni, iaitu ijab dan qabul. Antara syarat rukun, syarat sah rukun yang paling penting iaitu rukun ijab dan qabul. Jual beli kena ada ijab dan qabul. Malam ni kita akan bincang. Kita sebelum tu kita share dulu. Kita akan share sebelum tu, mudah-mudahan ramai lagi yang kawan-kawan kita yang dapat manfaat. Tajuk asas, sebab kita bincang tajuk asas jual beli. Dan kita pula setiap hari terlibat dalam aktiviti jual beli. Maka kita kena tahu perkara-perkara basic supaya kita nak elok daripada jual beli yang tidak sah. Apabila jual beli kita tak sah, melibatkan harta yang kita milik tidak sah, dan kita tidak sah tasarruf ataupun tidak sah guna, dan tidak sah nak heboh kepada orang lain. Kalau makanan tidak sah makan, dan tidak sah kita nak heboh kepada anak isteri kita. Itu kesan besar. Kenapa kita nak bincang juga tajuk jual beli ni? Kerana dia merupakan salah satu fardu ain ataupun wajib aini kata setiap mukallaf yang nak terlibat dalam aktiviti jual beli. Baik, kita tunggu lagi kawan kita. Sementara tu kita macam biasa 20 lebih kita akan mula. 20 orang lebih join, kita akan mula. Kita tunggu dalam 2-3 minit lagi. Sebelum tu kita share adik ni tadi main. Tadi dia masuk mulut. Dia masuk mulut tadi. Bagi dia hak boleh main ni, dia pandai pukul masuk mulut. Tu ambil tasbih. Ambil tasbih dik. Syana adik nak ni. Apa nak ya Rabbana? Allah balik. Dia dulu zikir. Ingat kakak nak ya Rabbana.
Ijab. Baik dah 18, kita sikit lagi 20 lebih. 20 lebih kita akan mula. Tajuk dia syarat sah ijab dan qabul ataupun rukun jual beli. Syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli. Nah, dia panggil syarat sah setiap rukun jual beli. Syarat sah jual beli. Rukun jual beli. 3. 1. Akid, orang yang berakad. Akid ni orang yang berakad. Penjual dan pembeli. Yang kedua, ma'qudun alaih. Ma'qudun alaih ni dipanggil benda yang diakad, kena kepada barang, mabik, dia panggil mabik, dan harga. Barang dan harga, price. Mabik dan saman, ataupun saman dan musaman. Yang ketiga, dia panggil sirah. Sirah dua, ijab dan qabul. Baik. Jadi dari secara umumnya 3 rukun jual beli dan detailnya lahir 6 ataupun 5. Rukun jual beli pertama akid, yang kedua ma'qudun alaih, yang ketiga sirah. Dan detailnya akid terbahagi pada 2. Akid ni orang yang berakad, orang yang berkontrak. Orang yang berkontrak. 2, lahir 2. 1, 2. Ma'qudun alaih, benda yang diakad. Benda yang diakad. Apa dia? Barang. Yang ketiga barang. Yang keempat harga. Sirah, lafaz sirah, yang ni lafaz ijab dan qabul. Kelima, ijab. Yang keenam, qabul. Ini rukun jual beli yang kita akan bahas tajuk malam ni, iaitu syarat sah jual beli, merujuk kepada syarat sah rukun jual beli yang ketiga. Walaupun ulama susun akid berada di atas, tetapi perbahasan para ulama dia mulakan dulu dengan sirah, ijab, qabul. InsyaAllah ini tajuk dia. Sementara kita tunggu kawan kita. Oh, Ustaz Syahmi, huraian manfaat. Oh, kita terlupa. Ada tertinggal semalam dah. Huraian manfaat belum lagi. Okey. Huraian manfaat. Jadi tajuk ataupun makna jual beli tu. Makna jual beli perpindahan ataupun akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli berdasarkan berpaksikan, berlandaskan lafaz ijab dan qabul, pertujuan untuk perpindahan milik harta ataupun perpindahan milik manfaat. Last sekali tu takrif jual beli huraian manfaat yang terakhir belum terlupa. Jadi malam ni kita nak settlekan dulu manfaat. Nak kena settlekan dulu manfaat sebelum kita masuk rukun jual beli. Dan tajuk yang kita nak bahas malam ni syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang mana? Iaitu syarat sah ijab dan qabul. Syarat sah ijab
dan syarat sah qabul. Baik. Okey, manfaat. Kita kena bahas dulu manfaat. Baik, kita mula 20 lebih, insya-Allah kita mula sambungan terlupa nasib baik Ustaz Syahmi bagi tahu. Kita terlupa ada lagi rupanya takrif jual beli semalam yang tak lengkap. Ada takrif jual beli di belakang itu yang masih kita belum hurai, iaitu perpindahan milik manfaat. Perpindahan milik manfaat ini dinamakan jual beli juga, termasuk dalam jual beli, walaupun nama dia akad sewa. Akad sewa tu termasuk akad jual beli, tapi nama sewa kerana dia akad milik manfaat. Baik, okey, 27 dah kita dah, kawan-kawan kita dah masuk. Baik, kita akan mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita padan dulu. Kita nak sambung yang semalam. Sambung manfaat, iaitu akad perpindahan manfaat. Tajuk makna jual beli. Kita nak settle makna jual beli dulu. Baik, kita akan habiskan huraian makna jual beli. Panjang dia punya huraian dia. Huraian makna jual beli. Baik, kita ulang sekali lagi yang kata makna jual beli. Kalau huraian biasa dia tidak ada jangan ulama sebut. Kalau kita matan, dia tidak akan sebut au manfaatin ataupun perpindahan milik manfaat. Biasanya sebut perpindahan milik ain saja. Tapi kalau dalam hasyiah, kita hasyiah syarah bagi matan, syarah bagi syarah, maka dia akan cerita secara detail takrif jual beli ini, termasuk takrif jual beli, termasuk makna jual beli, perpindahan milik manfaat. Kita ulang sekali lagi yang kata jual beli ini, perpindahan akad. Tu kena ingat, perpindahan yang mazhab Syafi'i dia kena ada akad. Yang kata jual beli ni terus kita terbayang akad mazhab Syafi'i. Dia ambil kira akad. Walaupun mazhab lain tak ada akad pun, mazhab Hanafi tak ada akad, dinamakan jual beli juga. Tu. Ini kita nak fokus mazhab kita dulu, mazhab Syafi'i. Jadi akad pertukaran milik harta ataupun akad pertukaran harta dengan harta yang lain, antara penjual dan pembeli yang berlandaskan ijab dan qabul, bertujuan untuk perpindahan milik ain. Itu tujuan. Yufidu milka ainin di belakang tu, ataupun yaqtadi tu, yufidu milka ainin, bertujuan untuk pindah milik barang ataupun pindah milik ain. Ain kita dah sebut semalam. Kita dah sebut semalam yang kata ain ni, kita dah sebut ciri-ciri ain, ciri-ciri benda. Jadi benda yang kita nampak, tu ain. Perpindahan milik ain, perpindahan milik benda yang kita nampak. Dan termasuk ain juga termasuk benda, walaupun benda tak nampak, amrun i'tibari, iaitu hutang. Sebab tu jual beli hutang termasuk perpindahan milik ain juga. Walaupun dia tak bayar kepada kita, kita bagi barang kepada dia, dia tak bayar lagi harga pada kita. Walaupun dia tak bayar harga pada kita, dia anggap sebagai perpindahan milik ain. Walaupun tak nampak benda dia beri kepada kita, kerana hutang menjadi tanggungjawab dia untuk dia bayar hutang apabila sampai waktu. Jual beli hutang bukan berhutang, lain jual beli hutang. Saman tu dia panggil hutang saman. Musamman ataupun mabi ataupun barang, kita beri kepada dia. Kita beri barang kepada dia, maka dia tak bagi balik, dia tak bagi kepada kita bayaran. Itu orang panggil hutang. Orang panggil jual beli hutang. Dia tak bayar balik kepada kita. Dia tak bayar kerana dia nak jual beli hutang. Walaupun jual beli hutang tu tak bayar lagi, termasuk ain, termasuk benda juga, kerana menjadi tanggungjawab dia, berada dalam tanggungan dia, zimmah dia untuk dia bayar apabila sampai masa. Baik, settle. Pertama, perpindahan, tujuan akad milik ini,
Tujuan akad jual beli ni semalam yufidu milka aini. Tujuan dia ni takrif di belakang. Tujuan dia pertukaran milik benda. Pertukaran milik benda dan pertukaran milik benda. Dan kita tahu dah benda ni kita dah bahas semalam. Benda ada dua. Benda yang kita nampak, barang yang nampak dan barang yang tak nampak. Termasuk barang juga, iaitu hutang yang tak nampak. Baik, ataupun tujuan yang kedua, ataupun malam ni kita nak bahas pertukaran manfaat. Pertukaran manfaat. Jadi manfaat dengan benda ni dia dua benda yang berbeza. Manfaat dengan benda ni dia dua benda yang berbeza. Benda kita dah bahas semalam. Maka pertukaran manfaat dan benda dua benda yang berbeza. Faham? Jadi kalaulah kita akad jual beli benda milik, akad pertukaran milik benda, kita milik benda dan kita milik manfaat dua-dua. Kita akad jual beli benda, maka kita memiliki dua. Apa? Kita milik benda dan kita milik manfaat yang berada di benda. Tapi atau manfaatin, ataupun pertukaran milik manfaat. Ini pertukaran milik. Pertukaran milik manfaat, dia hanya jual manfaat, benefit, tapi dia tak jual benda. Faham tak? Kalau kita jual beli rumah ini, diri rumah ini milik kita, dan manfaat rumah, kegunaan benda yang kita boleh guna. Rumah itu ada manfaat, ada kegunaan. Kita boleh guna rumah untuk diam, untuk duduk. Kalau kita jual akad jual beli diri benda, maka kita memiliki diri benda dan kita memiliki manfaat benda. Contoh, kita milik rumah. Diri rumah milik kita dan manfaat rumah milik kita. Itu kita panggil jual beli diri benda, jual beli ain benda. Ain itu benda lah. Jual beli ain. Contoh yang kedua, jual beli benda. Nak beza benda dengan manfaat. Biar kita boleh beza dulu benda dengan manfaat. Contoh yang kedua, kita beli ain kereta, benda, diri kereta kita beli. Maka kita miliki diri kereta dan kita miliki manfaat daripada kereta. Manfaat daripada kereta kita boleh naik. Kita boleh mengkenderai kenderaan yang kita beli. Kita boleh naik kenderaan yang kita beli. Kita boleh guna, kita boleh tasarruf kenderaan yang kita beli. Kenapa? Kerana kita akad jual beli diri benda. Tetapi kalau kita akad jual beli manfaat saja, ni dia panggil bai'un manfaatun, jual beli manfaat. Jual beli manfaat ni orang panggil apa? Orang panggil sewa. Kita akan masuk bab khusus, tajuk dia ujrah, sewa. Ada tajuk sewa, ada tajuk di belakang tu tajuk akad sewa, ada term of condition, ada terma dan syarat sewa. Kalau kita nak sewa kereta orang, nak sewa rumah, dia ada terma dan syarat yang kita mesti fahami, kita mesti patuh. Baru sah akad sewa. Baik, apabila kita akad manfaat, kita beli manfaat saja, maka kita memiliki manfaat, tak memiliki diri. Kita beli manfaat rumah, kita tak beli diri rumah. Maksudnya kita sewa. Bai'un manfaat ni dia termasuk, dalam bahasa lain dia termasuk sewa. Sebab tu setengah kitab dia tak sebut au manfaatin, ta'rif di belakang. Dia hanya sebut yufidu milka ain, bertujuan memiliki ain. Tapi dia detail dalam hasyiah dia akan sebut memiliki manfaat juga, termasuk jual beli. Apabila kita sewa, kita beli manfaat, maka diri itu bukan milik kita, manfaat milik kita. Kita sewa rumah, rumah milik owner dan manfaat itu milik kita. Faham? Rumah milik owner, tapi
manfaat milik kita. Kita sewa kereta, dia panggil bai'un manfaat. Sewa manfaat kereta. Maka manfaat kereta tu kita milik kita. Kita boleh naik, kita boleh guna kereta. Tetapi diri kereta tetap milik owner, tetap milik pemilik asal dia. Tu dia panggil bai'un manfaat. Jadi ada ni detailnya, kita akan masuk dalam tajuk suatu bab sewa. Kita kena faham jenis benda yang macam mana boleh sewa. Maksud dia benda yang macam mana yang boleh jual manfaat. Bukan semua benda manfaatnya boleh dijual beli, manfaatnya boleh disewa. Baik, manfaat tu apa dia? Manfaat tu adalah settle dah. Kita faham diri benda dan manfaat dua benda yang berbeza. Diri boleh akad jual beli, manfaat boleh akad jual beli. Kalau akad jual beli diri benda, dia memiliki kedua-dua. Tapi kalau dia akad manfaat saja, maka dia hanya memiliki manfaat saja, dia tak boleh milik benda. Baik, settle. Itu dia panggil perbezaan antara manfaat dengan diri benda. Baik, apa dia manfaat? Kegunaan tu apa dia? Jadi manfaat ni sesuatu yang ada nilai. Bahasa mudahnya, manfaat ni apa dia? Jual beli manfaat. Manfaat dia panggil bai'un manfaatin. Bai'un manfaat. Baik, manfaat ni apa dia? Manfaat ni sesuatu yang ada nilai, yang sah di tasarruf, ataupun sah diurus dan digunakan. Jadi manfaat ni sesuatu yang ada nilai di sisi syarak, yang sah dimiliki dan sah ditasarruf. Okey, settle. Manfaat pertama, dia ada nilai di sisi syarak. Yang kedua, dia sah, sama dengan harta. Sah milik. Yang ketiga, dia sah tasarruf. Tasarruf ni apa? Guna, urus dan guna. Manfaat kita boleh guna, kita boleh tasarruf, kita boleh bagi orang lain guna. Kerana dia ada nilai dan sah milik. Apabila benda sah milik, sah tasarruf. Ini dipanggil ciri manfaat. Dengan bahasa lain, kita boleh buh juga sama dengan ciri harta. Ni, ciri harta, ciri benda. Baik ni kan harta. Maka manfaat dia termasuk harta juga. Sama, manfaat termasuk juga harta. Ni, ciri yang ada pada harta sama juga ada pada manfaat. Sebab tu manfaat ni dia sama dengan, dia termasuk dalam di dalam harta. Baik. Ni tepatnya bukan makna manfaat. Faham? Bahasa tepat dia dipanggil ciri manfaat. Kita buat ciri. Ciri manfaat sama dengan ciri harta. Nilai, sah dan sah tasarruf. Baik. Yang kata manfaat, ini nak kenal manfaat. Yang kata manfaat tu apa dia? Manfaat ni sesuatu kalau dalam nota kita ni dia ada, kita guna istilah sesuatu yang memiliki athar dan tidak terlepas daripada benda. Ini makna dia. Makna manfaat.
Makna manfaat ni sesuatu yang memiliki athar dan tidak terlepas daripada benda. Athar ni makna apa athar ni? Sesuatu yang memiliki athar. Athar ni bahasa mudah nak faham ni, memiliki sesuatu yang memiliki athar ni nak terjemah bagi mudah faham. Sesuatu yang memiliki potensi ataupun benda yang di asal ni makna kesan. Sesuatu yang memiliki kegunaan. Ada benda yang boleh diguna dan tidak terlepas daripada benda. Dan asar ini dia tak terlepas daripada benda. Manfaat dia ni, benefit ni tidak terlepas daripada benda. Dia melekat. Itu dia panggil manfaat. Contoh apa? Contoh rumah. Rumah dengan manfaat ni dia melekat, dia tak bercerai, dia sekali. Dia tak terlepas daripada diri benda. Diri rumah. Manfaat dia apa? Boleh didiami, boleh duduk, boleh guna. Atau asar dia bagi. Jadi sesuatu yang memiliki potensi untuk kita guna dia, benefit. Sesuatu mempunyai sesuatu yang memiliki asar, memiliki apa nama ni, asar dia panggil manfaat tu. Dan dia tak terlepas daripada benda. Contoh kenderaan. Jadi kenderaan tu diri. Maka asar yang kata tak terlepas daripada di kenderaan, benda yang kita boleh guna dia. Benda kita boleh guna duk sekali dengan diri benda. Pada itu dia panggil manfaat, benefit. Benda kita boleh guna. Benda ni boleh guna tak? Ya, boleh guna. Apabila benda yang boleh guna dan kegunaan itu, asar itu berada tak terlepas, tak bercerai daripada diri benda, itu dia panggil manfaat. Itu dia sah dijual beli. Sah dijual beli. Dia panggil akad sewa. Jadi benda dan manfaat, asar tu benda dan manfaat. Benda dan manfaat ni, manfaat yang kita kata asar tu, benda dan manfaat dia manfaat. Benda dan manfaat dia tidak terasing, tidak bercerai, tidak terasing. Tidak terasing. Ini mana manfaat. Benda dengan manfaat dia sekali, tak terasing. Pada dia tidak terasing. Kereta, manfaat dia mengkenderai. Kita boleh naik, kita boleh guna kereta. Rumah kita boleh duduk. Tempat kita boleh duduk. Tempat tu boleh sewa tempat. Tanah kita ada tanah. Kita ada tanah 100 kaki. Ataupun kecil tanah kita. Tanah kita 10 kaki, buka 10. 10 kaki panjang, 10 kaki lebar. Pendek saja. Kecil saja tanah kita. Maka ada manfaat tanah. Untuk guna tanah. Untuk orang parking kereta, untuk orang lalu dalam tanah kita, untuk orang tanam. Maka apabila tanah itu ada manfaat, maka boleh disewa tanah. Boleh disewa. Jadikan tapak untuk orang parking kereta. Siapa nak parking kereta, kita akad sewa, tu jual beli manfaat. Akad jual beli manfaat, 1 jam RM1. Siapa nak sewa tanah saya untuk parking kereta ataupun untuk duduk lepak saja-saja, saya sewakan tanah saya ni 1 jam RM1. Nak sewa berapa jam? Nak lepak 5 jam, lepak 5 jam RM5. Nak parking kereta 5 jam RM5. Sah sewa. Ataupun tanah kita ni, kita ada tanah luas. Tanah kita 1 ekar, tanah kita 10 ekar.
dalam 10 hektar itu kita nak buat jalan. Dan jalan itu kita nak, siapa nak lalu jalan 10 ekar tanah saya ini, saya kenakan bayaran sewa. Boleh? Kerana ada manfaat. Tanah kita itu manfaatnya untuk dilalui oleh orang. Bukan saja untuk parking, bukan saja untuk cucuk tanam, tapi nak lalu pun boleh. Dia panggil ambil manfaat dengan lalu. Siapa nak lalu tanah saya, jarak dia 10 hektar ni, lalu untuk meretasi pergi ke tempat lain, terpaksa lalu jalan tanah kita. Kita buat jalan, maka kita boleh kenakan bayaran sewa. Orang hari ni dia panggil tol. Kita kenakan tol, kita kenakan sewa. Tol tu akak sewa lah. Sewa sekali lalu 10 hektar, jarak berapa kilometer dalam 10 hektar tanah saya ni, saya kenakan satu kali lalu, saya kenakan hanyalah RM2 saja. Setuju ke tidak? Setuju. Setuju, boleh lalu, bayar dulu akak sewa. Baik, tu dia panggil manfaat. Benda dan manfaat tu tidak terasing dia sekali. Tetapi kalau terasing, itu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak sah untuk akad sewa. Kalau dia terasing. Apa dia contoh terasing? Contoh terasing, manfaat lampu, cahaya. Lampu ni dia cahaya. Lampu ni dia ada cahaya dia. Maka cahaya dengan diri lampu tu, dia berasingan. Dia boleh memantulkan cahaya. Lampu ni ada takluk. Lampu ni dia ada keupayaan. Lampu ni ada sifat dia. Dia ada keupayaan untuk mengeluarkan cahaya. Cahaya yang terang, dan dia boleh pergi jauh cahaya itu. Maka cahaya dengan lampu itu dia berasingan. Yang kita nak sewa apa dia? Nak sewa cahaya. Qaul mu'tamad, cahaya tidak boleh diakad sewa. Macam mana nak akad sewa cahaya? Contoh, ini dibincang oleh para ulama. Contoh, lampu kita, jiran kita tak ada lampu. Kita pasang lampu luar kita ni, lampu garah kita ni pasang, maka jiran sebelah kita gelap, dia tak ada lampu. Tapi di garah jiran kita cerah malam, dia boleh sampai di garah jiran kita, lampu kita cerah. Maka anak-anak jiran kita, dia tak ada elektrik, dia kata, tuan, pakcik, boleh tak saya nak tumpan cahaya lampu pakcik untuk buat kerja sekolah? Kami malam rumah kami tak ada elektrik, kami duduk dalam gelap, kami duduk dalam pakai pelita je. Dulu pakai pelita catok je. Lepas tu buat kerja sekolah ni tengah hari je dulu, masa elektrik tak ada. Jadi jiran kita pun dia tak ada elektrik lagi. Maka malam dia buat kerja sekolah, dia pun tumpan cahaya rumah kita. Dia kata, pakcik, boleh tak saya nak tumpan cahaya lampu pakcik, saya nak buat kerja sekolah? Tak apalah, saya bayar pakcik. Berapa? Sekali saya tumpan ni, sejam saya nak tumpan, saya bayar pakcik. Boleh tak akad jual sewa? Tak boleh. Qaul mu'tamad, tak boleh. Walaupun ada juga mazhab lain yang mengatakan boleh. Contohnya mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Dia ambil sewa. Tapi kita nak fokus mazhab kita. Tak boleh. Kerana itu tidak termasuk manfaat di dalam manfaat. Kerana makna manfaat, benda dan manfaat tidak boleh bercerai. Benda dan manfaat tidak boleh terasing. Kalau benda dengan manfaat terasing, maka dia tak panggil manfaat. Tak boleh nak akad sewa. Siapa nak guna lampu saya ni, siapa kalau sewa lampu boleh, tu diri dia. Ni kita nak sewa manfaat saja, manfaat daripada lampu. Kalau nak sewa lampu boleh lah. Sewa lampu dia nak guna, dia bukan nak beli, nak sewa saja. Sewa lampu elektrik sebulan berapa? Ini dia nak cahaya tu saja. Dia nak cahaya, nak tumpan cahaya saja, tapi nak bayar. Maka tak boleh. Baik. Itu dia punya makna, yang kata makna manfaat. Settle. Jadi mazhab Syafi'i, walaupun cahaya ni dia ada khilaf ulama antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, maka mazhab Syafi'i tidak boleh dia akad milik.
milik manfaat cahaya itu. Adapun mazhab Hanafi sah di akad jual beli kerana dikira ada nilai. Mazhab Hanafi mudah, apabila dikira ada nilai, benda ada nilai di sisi uruf, ada nilai di sisi masyarakat, di sisi orang, di sisi manusia, dikira boleh. Baik, settle. Itu secara ringkas manfaat. Baik, kita sambung tajuk malam ni. Tengok jam kau apa? Tak pakai jam lupa. Berapa dah? Tak pakai jam. 35 minit. 35 minit. 20 minit dah. Baik, kita sambung sikit lagi. Settle dia punya makna jual beli, tuan-tuan. Jadi kesimpulan kita faham apabila kita sebut jual beli dalam mazhab al-Imam Syafi'i merujuk kepada akad pertukaran milik. Tu satu item kena ingat, kena faham. Akad pertukaran milik, milik apa? Milik harta antara penjual dan pembeli yang bersaksikan kepada lafaz ijab dan qabul. Pertujuan akad perpindahan milik itu bertujuan pertukaran ataupun perpindahan milik ain ataupun milik diri ataupun milik benda yang kita nak, ataupun perpindahan milik manfaat. Itu detail, settle. Benda kita dah bahas semalam dan manfaat kita dah bahas sekejap tadi. Baik, kita tu nak masuk tajuk baru, iaitu rukun jual beli dan syarat rukun ijab dan qabul. Kita nak masuk tajuk malam ni. Rukun jual beli kita dah tulis di awal tadi. Rukun jual beli ada 3 secara umum dan detailnya lahir daripada 3 itu lahir 6. Rukun jual beli yang pertama aqid, itu orang yang berakad, ada 2, penjual dan pembeli. Rukun jual beli yang kedua ma'qudun alaih, benda yang dikontrak, benda yang diakad, iaitu mabi', barang, dan price dan harga, dan 4. Dan yang ketiganya, rukun jual beli ketiga sirah. Malam ni kita nak fokus sirah. Rukun jual beli yang ketiga sirah. Apa makna sirah? Lahirnya 2, iaitu lafaz ijab dan qabul. Jadi kita nak tajuk yang kita nak bahas malam ni, tajuk dia syarat sah ijab dan qabul. Walaupun ulama susun rukun pertama aqid, penjual pembeli, rukun yang keduanya ialah barang dan harga, rukun yang ketiganya ialah sirah ijab qabul, tetapi ulama mula bahas ijab qabul berada syarat sah jual beli yang pertama. Kenapa? Kerana kata ulama, sirah ijab qabul itu termasuk syarat yang penting di kalangan beberapa syarat sah jual beli yang lain. Walaupun semua syarat sah jual beli itu penting, penjual, pembeli pun penting, barang yang kita nak beli dan harga yang kita nak tukar pun penting, tetapi ulama memulakan perbahasan dia dengan tajuk sirah, yang ijab dan qabul. Nak menunjukkan, kata ulama, bahawasanya sirah ijab qabul itu tajuk yang perlu diberi perhatian, tajuk yang kita kena fokus, yang kita kena jaga dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Diambil kira pertamanya akad, yang ijab dan qabul. Baik, pertama tajuk yang kita nak bahas syarat sah ijab qabul. Syarat sah ijab qabul. Syarat sah ijab qabul ni dia ada 6 terma. Dia ada 6 syarat dan terma dan syarat. Tapi kita malam ni kita tak nak bahas lagi 6 syarat dia. Kita nak fokus malam ni beberapa tajuk penting. Kita nak fokus apa dia? Yang pertamanya, kita nak bagi faham dulu makna sirah, kerana dalam kitab dia sebut siratun, sirah. Yang kedua, makna ijab, makna qabul. Syarat sah ijab qabul ada 6. Jadi 6 syarat sah ijab qabul ni kita akan bahas dalam kuliah yang akan datang. Malam ni kita nak bahas secara basic
nak memperkenalkan dulu setiap lafaz yang kita guna. Apa dia? Yang pertama makna. Yang pertama makna sirah, makna ijab dan makna qabul. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahagian ijab dan qabul. Ijab dan qabul ni terbahagi kepada dua bentuk. Ini kita nak apply, kita boleh pilih ijab yang macam mana kita nak guna, qabul yang macam mana kita nak guna. Itu dua tajuk yang kedua, subtopik yang kedua. Subtopik yang keduanya ialah pembahagian ijab dan qabul. Yang ketiga apa dia? Tajuk yang ketiga, subtopik yang ketiga, tajuk yang ketiganya ialah dalil ijab qabul. Dia ada dalil yang dikemukakan oleh ulama. Mana dalil asas ulama kita lahirnya rukun ijab dan qabul. Itu yang ketiga. Subtopik yang keempat, jual beli yang tidak ada ijab qabul. Kalau sempat malam ni yang keempat, bai'ul mu'attah. Kalau tak sempat insya-Allah kita tangguh bulan depan atau apa namanya akan datang. Baik, kita set empat benda ni tajuk ijab qabul. Ijab qabul. Ijab qabul. Ijab qabul ni penting, syarat. 6 syarat sah ijab qabul. Akal dengan sirah sebelum makna ijab, sebelum makna qabul. Makna dia. Baik, apabila kita bertemu dalam kitab sirah, apa dia sirah? Ijab qabul. Makna siratum tu, makna sirah. Sirah tu merujuk kepada rupa bentuk. Sirah tu asal dia siyaril umun. Siratun, siyar, rupa bentuk atau lafaz yang mengandungi ijab dan qabul. Tu dipanggil sirah. Kalaulah lafaz tu ada ijab dan qabul, kita panggil sirah dia. Sirah ni dia merujuk kepada asal sirah ni rupa bentuk asal dia. Tetapi makna yang kita nak sebut sirah, dia merujuk kepada perkataan yang mengandungi lafaz ijab dan qabul. Kena ada dua benda. Kalau ada satu benda saja tak ada qabul, ada ijab, tak panggil sirah. Kerana maksud sirah ni perkataan yang kita ucap mengandungi lafaz ijab dan lafaz qabul. Ada lafaz ijab, ada lafaz qabul, dipanggil sirah. Dalam bahasa ringkas dipanggil sirah. Dia tak nak sebut ijab qabul, dia panggil sirah ringkas. Apabila disebut sirah, kita faham dalam minda kita, oh itu ijab qabul. Itu dipanggil istilah, makna dia sirah. Sirah apa? Ijab qabul. Dia tak nak guna ijab qabul, dia nak guna perkataan ringkas yang sirah. Apabila sebut aqib, pembeli dan penjual. Dia tak nak sebut ba'i' wal mushtari, panjang, ringkas, orang Arab dan ringkas. Aqib, orang yang berakad, penjual dan pembeli. Sirah dia tak nak sebut ijab qabul. Dia tak nak guna perkataan panjang. Kalau perkataan panjangnya sirah ni, perkataan yang mengandungi lafaz ijab dan lafaz qabul, itulah dia sirah. Settle. Pada ni sirah. Sirah tu dalam minda kita terbayan ijab qabul. Ijab qabul, sirah. Sirah, ijab qabul. Baik, settle. Apa pula makna ijab? Ni. Ini kita kena faham. Duk kata ijab tu apa dia? Ijab dan qabul. Ijab min janibil ba'i' wal qabul min janibil mushtari. Ijab tu apa dia? Kena faham satu-satu. Ijab makna dulu. Makna ijab dulu. Bukan lafaz ijab. Bukan lafaz. Ni kita nak makna dulu, bukan lafaz. Jangan bertukar dengan lafaz. Kalau lafaz ijab, aku jual barang ini dengan harga RM100, itu lafaz ijab. Kita nak makna ijab dulu. Aku nikahkan akan dikau, berwakil-walikan bapa kamu dengan Siti Aisyah binti sekian-sekian, dengan mas kahwin yang tersebut. Itu lafaz apa? Itu lafaz ijab. Daripada wali, daripada wakil wali. Kalau aku hutankan kepada kamu barang ini dalam tempoh
setahun kamu bayar. Itu akad apa? Lafaz ijab hutang. Apa makna ijab? Bukan lafaz, ijab dulu. Makna ijab ni dia panggil apa? Siapa ingat? Lafaz penyerahan milik daripada penjual. Lafaz Penyerahan milik daripada penjual. lafaz yang menunjukkan penyerahan milik penjual. daripada pihak penjual kepada pihak pembeli. Itu lafaz ijab. Jadi ijab ini dia panggil lafaz yang menunjukkan apa dia? Yang menunjukkan penyerahan Daripada penjual. penyerahan milik daripada penjual ke pembeli. kepada Pembeli. pembeli. Baik. Jadi ijab ini makna dia bukan lafaz. Contoh sekejap kita bagi contoh mudah aja kita guna selalu. Lafaz ijab bukan lafaz ijab. Makna ijab. Contoh lafaz ijab mudah kita dah tahu, aku jual. Tu contoh lafaz ijab. Ijab ini lafaz yang menunjukkan penyerahan milik. Ini kata kunci dia. Ini poin dia. Lafaz yang menunjukkan penyerahan milik daripada penjual kepada pembeli. Lafaz yang nak menunjukkan bahawa penjual ni dia nak serah milik kepada pembeli barang dia. Lafaz tu contoh biarlah, contoh sekejap lagi. Nak tahu ijab tu apa? Ijab tu lafaz yang menunjukkan penyerahan milik daripada penjual kepada pembeli. Tu dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil apa? Dia panggil madalla ala tamlik. Madalla ala tamliki. Tu min ba'i lil mushtari ataupun min janibil ba'i lil mushtari. Madalla ala tamliki min janibil ba'i lil mushtari. Jadi ni dia panggil akad tamliki. Akad tamlik. Akad tamlik. Akad tamlik ni lafaz yang menunjukkan penyerahan milik daripada penjual kepada pembeli. Penjual ni dia nak serah milik barang dia kepada pembeli. Mana contoh? Contoh kita dah tahu. Contoh apa dia? Contoh, aku jual beras ini dengan harga RM30. Aku jual beras ini dengan harga RM30. Skrip itu dia panggil lafaz ijab. Contoh lafaz ijab. Kita tak tulis, faham sendiri. Contoh lafaz ijab, aku jual. Jual tu apa? Tukar. Aku tukar beras ini. Apabila sebut aku tukar beras ini dengan harga, dia nak tukar beras dengan harga. Maknanya dia nak tukar milik beras, nak tukar milik beras. Yang milik dia beras ni, dia nak tukar milik, nak beri kepada pembeli. Itu dia panggil ada lafaz. Lafaz ijab, lafaz penyerahan milik. Faham? Dia panggil aqdun tamlik. Tu ma dalla ala tamlik wa huwa ma dalla ala tamliki min janibil ba'i lil mushtari. Sektor ijab. Yang kedua apa? Qabul. Yang kedua mana qabul? Macam sama dengan bab nikah. Aku nikahkan kau tu, maksudnya dia nak wali tu, dia nak tukar daripada asal perempuan tu, anak dia tu milik dia, dia nak tukar pindah milik kepada suami. Maka lafaz ijab dia panggil akad nikah. Lafaz ijab, ijab dan qabul. Ijab kahwin, lafaz ijab nikah. Ijab tu dengan makna apa? Dengan makna lafaz yang menunjukkan penyerahan milik anak
kepada suami. Lafaz tu daripada siapa? Daripada wali. Wali ni dia nak serah milik asal anak perempuan tu milik dia, dia nak tukar milik kepada suami, maka ditukar dengan lafaz. Lafaz ijab. Dan diqabul. Qabul tu apa? Mudah aja. Siapa ingat qabul? Ingat. Auni pula, Auni. Tadi kakak dah. Auni pula. Makna qabul apa dia? Beza sikit je. Tak ingat? Kakak? Ingat. Apa dia? Lafaz Qabul ialah lafaz yang menunjukkan, lafaz penerima milik. lafaz yang menunjukkan dia beza tikit je daripada tadi. Lafaz yang menunjukkan penerimaan ni Milik. tadi penyerahan, tu je beza dia. Penerimaan. Penerimaan milik Daripada pembeli. min janibil mushtari lil ba'i. Penerimaan milik daripada pembeli, daripada pembeli betul tak? Min janibil mushtari, daripada pembeli, daripada pihak pembeli. Okey, settle. Jadi qabul ini dan nota tu kita ada tulis, wa huwa ma dalla ala tamalluki minal mushtari. Ni wa huwa ma dalla ala tamalluk. Ni akad tamalluk. Beza sikit, beza balik. Tamalluk. Kalau tadi tamlik, ni tamalluk. Lafaz yang menunjukkan penerimaan milik. Apabila penjual nak serah milik dengan lafaz ijab, serah milik barang kepada pembeli, maka pembeli dia kena terima milik. Terima milik benda yang dia nak tu. Terima dengan lafaz apa? Dengan lafaz qabul. Itu dia panggil qabul, lafaz menerima milik barang. Contoh lafaz qabul, tak apa, antarlah. Contoh lafaz qabul macam mana? Saya kuliah, saya beli. Saya beli tu, saya beli barang ini dengan harga RM30. Saya beli beras ini dengan harga RM30. Dengan mana apa? Saya terima milik beras ini. Terima tu ada imban balas, ada ta'wid, ada pertukaran. Dengan apa? Dengan tukar dia RM30. Maka pembeli menerima milik beras dan penjual dalam masa sama dia terima milik wan. Tu dia panggil tukar. Penjual menukar beras, tukar milik beras, serahkan milik beras daripada penjual, asal milik penjual, serah kepada pembeli, dan pembeli menerima milik beras dan menerima tu dengan pertukaran, dengan imban balas. Apa dia imban dia? Dengan duit. Maka duit itu menjadi milik penjual dan beras itu menjadi milik pembeli. Itu dia panggil tukar milik. Beras milik penjual nak transfer milik kepada pembeli, dan pembeli itu dia memiliki wan nak pindah kepada penjual, mesti ada saluran dia, mesti ada sistem dia, dan saluran itulah nama dia akad jual beli. Ada lafaz ijab dan qabul. Settle makna dia. Berapa dah belum? Tengok jap. Settle makna. Yang kedua pembahagian. Baik. Yang kedua, tajuk yang kedua, makna ijab qabul dah settle. Tajuk yang kedua, pembahagian lafaz. Ini kena pilih pembahagian lafaz ijab. Pembahagian lafaz ijab dan qabul. Baik. Dia ada dua lafaz, pembahagian lafaz ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul ni terbahagi kepada dua bentuk lafaz. Ijab dan qabul ni terbahagi kepada dua bentuk lafaz. Baik. Ada dua bentuk lafaz. Kita boleh pilih, tapi dia kena faham, nak apply ni. Nak implement ini, dari segi praktis ini, kita kena faham. Kita nak guna lafaz yang mana dan ada syarat dia. Ada dua jenis lafaz.
Dua bentuk lafaz ini, yang pertama dipanggil lafaz soreh. Lafaz soreh. Yang kedua lafaz kinayah. Okey, lafaz soreh, lafaz yang jelas. Kinayah, lafaz sindiran. Baik, makna detail kita bagi. Baik, lafaz soreh. Lafaz yang soreh. Kita boleh pilih ketika mana kita nak akad jual beli, kita boleh pilih nak guna lafaz yang mana, nak guna bentuk lafaz yang mana. Dalam dua ni, satu daripada dua kita boleh guna. Jangan guna dua-dua. Kalau kita nak guna lafaz jual beli yang sarih, ijab yang sarih, qabul yang sarih. Ataupun kita boleh pilih nak guna lafaz ijab secara kinayah, qabul secara kinayah. Maka kita boleh pilih satu daripada dua ini, tapi kita kena tahu syarat dia. Kalau sarih macam mana? Kalau kinayah macam mana? Baik, soreh dulu. Kita settlekan soreh. Apa makna lafaz soreh? Makna lafaz soreh tu apa dia? Kita kena tahu dulu. Lafaz soreh tu, makna dia lafaz sorihun, lafaz yang jelas. Kita ulang sekali lagi. Lafaz soreh ni iaitu lafaz yang jelas, tidak menunjukkan kepada makna yang lain. La yahtamil ghairah. Dia tidak menunjukkan kepada makna yang lain. Dia terus kepada makna. Dia panggil lafaz yang jelas, menunjukkan kepada makna dia. Dia tidak menunjukkan kepada makna yang lain. Apabila kita guna lafaz sarih ni, dia tidak menunjukkan kepada makna yang lain. Kerana dia jelas makna kita guna. Tidak ada andaian untuk makna lain. Tidak. Itu dipanggil sarih jelas. Jelas, lafaz yang jelas. Apa makna jelas? Dia tidak menunjukkan kepada makna lain. Tak pergi pada makna lain dah. Tersebut jelas. Syarat dia, syarat lafaz sarih. Baik. Lafaz sarih makna settle. Makna settle. Yang kedua syarat. Syarat kita nak ungkap lafaz sarih tu, syarat dia apa dia? Ada satu syarat saja. Dia kalau kinayah lebih kurang ada 3 syarat. Kalau lafaz sarih ada satu syarat. Syarat lafaz sarih. Apa dia syarat dia? Satu. Dia panggil qasdul lafzi. Syarat dia pertamanya qasdul lafzi. Qasdu lafzi. Qasdu lafzi. Syarat. Tulis saya apa? Cepat kali hari. Tak jadi juga. Apa tak jadi? Dia kau lewat ni. Tulis saya betul saya ni. Dah. Qasdul lafzi. Apa makna qasdul lafzi? Qasdul lafzi ni makna apa? Syarat lafaz sarih ni satu syarat. Makna kita tahu dah, lafaz yang jelas, yang tidak menunjukkan pada makna lain. Syarat lafaz sarih satu. Apa dia? Qasdul lafzi. Sengaja. Maksud qasdul lafzi sengaja dia tutup. Bukan tersilap. Bukan melatoh. Bukan. Memang sengaja. Dia sengaja tutur, dia sengaja ucap. Apa contoh lafaz sarih? Satu contoh. Contoh, aku jual. Contoh lafaz ijab. Lafaz ijab sarih. Apa dia? Satu contoh dia. Apa dia? Bi'tuka hadza bikaza. Bi'tuka hadza bikaza. Aku jual barang ini. Aku jual hadza akan barang ini bikaza dengan harga sekian. Itu skrip dia. Skrip penuh dia macam mana? Aku jual kereta ini dengan harga 30,000 tunai. Tu skrip yang full, penuh. Kalau pandai pendek skrip secara sarih ni, aku jual. Aku jual, itu skrip yang paling pendek, paling ringkas. Dengan syarat dia tahu
barang jual apa, dengan syarat dia tahu harga berapa. Dia dah tahu barang, dia dah tahu harga. Dia tak sebut barang. Barang dia tahu dah duduk depan dia. Barang dia tahu dah. Harga dia tahu dah 30k. Dia kata aku jual, tu saja sah. Itu skrip yang paling pendek. Lafaz ijab secara sarih dia menggunakan jual. Apabila dia guna jual, maka tidak ada andaian untuk makna lain. Tak boleh kata makna hebah, tak boleh kepada makna beri hadiah, tak boleh nak andai kepada makna hebah bisawak, tak boleh. Jelas dia kata aku jual kereta ini. Aku jual kereta ini dengan harga 30,000. Itu makna contoh secara sarih. Baik, settle. Kalau qabul secara sarih, satu juga contoh, aku beli. Tidak ada andaian lain pun dia kata aku beli. Tidak boleh nak andai aku terima hebah. Tak boleh nak andai aku terima hadiah. Tak boleh andai aku terima sedekah. Tak boleh. Dia kata aku beli. Settle. Mudah saja. Baik, lafaz kinayah pula. Lafaz yang kedua, lafaz kinayah. Kinayah ni apa makna dia? Baik. Yang pertama makna kinayah. Baik, makna kinayah. Asal kinayah sindiran. Asal dia sindir, tak menggunakan makna yang jelas. Asal dia. Jadi lafaz makna dia lafaz yang tidak jelas. Tu dia panggil kinayah. Lafaz yang tidak jelas. Menggunakan lafaz kinayah, kita boleh pilih. Kita nak guna lafaz jelas, aku jual, aku beli, ataupun kita nak guna lafaz kinayah, lafaz sindiran. Apa makna sindiran ni? Iaitu lafaz yang tidak jelas, berkemungkinan menunjukkan kepada makna yang lain daripada lafaz yang diucapkan. Kita ulang sekali lagi. Lafaz kinayah ni bahasa dia sindiran. Apa makna lurah, apa makna istilah dia? Makna kinayah lafaz yang tidak jelas. Dia tak guna jual, dia tak guna beli. Lafaz yang tidak jelas berkemungkinan menunjukkan kepada makna yang lain. Boleh nak andai kepada makna yang lain, kerana dia tak guna makna yang jelas. Dia tak kata aku beli, dia tak kata aku jual, tetapi dia guna lafaz lain, dan lafaz yang dia guna tu berkemungkinan menunjukkan kepada makna lain selain daripada jual beli. Dia tak guna aku jual. Contoh apa? Contoh dia guna aku bagi. Dia kata aku bagilah apa nak kereta ni. Aku bagi kamu di atas kereta ni dengan harga, tapi ada dengar belakang, dengan harga 30,000. Apabila dia kata aku bagi, boleh jadi dia nak heboh, ada andaian, boleh jadi dia nak bagi free kepada kita, boleh jadi nak bagi sedekah kepada kita, boleh jadi dia nak hadiah kepada kita, boleh jadi ada andaian kepada makna yang lain. Tetapi dengan harga, apabila dia sebut belakang dengan harga, baru kita faham, dia nak kepada makna jual beli, tapi dia tak nak sebut aku jual. Itu dipanggil kinayah. Maka kinayah ini yang kedua, contoh kita dah sebut. Contoh lafaz kinayah, aku beri kepadamu kereta ni dengan harga 30. Ataupun dia kata ambillah. Kita pergi di pasar malam, kita pergi di pasar pagi, pasar tani. Orang jual ikan kata lagu mana? Orang jual ikan kata ambillah ikan ni murah-murah. Dia kata ambil abang. Ambil pakcik, murah-murah. Dia kata seraga ni, dia kata seraga ni murah je. Dia kata ambil. Seraga ni RM18. Mula dia kata ambil, tiba-tiba dia kata RM18. Makna dia nak jual. Ketika mana kita akad jual beli, dia kata saya beri kabar lah, saya dengan harga 30. Apabila dia kata beri dengan harga 30, maknanya beri itu memang asalnya boleh diandai dengan beri percuma, boleh diandai dengan hadiah, boleh diandai dengan hebah. Tapi apabila dia kata dengan RM18, menunjukkan kata itu kinayah. Baik, sebab tu yang ketiga syarat kinayah. Dia ada 3 syarat. Syarat lafaz kinayah, 3 syarat
lafaz kinayah. 3 syarat LK lafaz kinayah. Yang pertama syarat dia qasdul lafzi. Pertama dia kena ada, dia sengaja, bukan tersasul, sengaja. Dia panggil qasdu lafzi. Sengaja, bukan tersasul, bukan latah, tidak. Sengaja dia sebut aku beri kereta ini dengan harga. Aku permilikkan kepada kamu kereta ini dengan harga. Aku hebah kepada kamu kereta ini dengan harga. Dia sengaja dia guna ayat kinayah. Yang kedua, syarat yang kedua dia panggil qasdul inqad. Syarat kedua qasdul inqad. Dia niat supaya jadi jual beli. Yang kedua ni kena niat. Niat jual. Niat jual beli. Walaupun dia kata aku hebah. Aku hebah tu dalam lafaz dia, tapi niat dalam hati dia nak jual. Niat jual beli dia panggil qasdul inqad. Qasdul inqad. Inqad. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga dia panggil dilalah zahirah. Kena ada qarinah, kena ada dilalah zahirah, kena ada petunjuk. Petunjuk yang kata dia nak jual. Apa dia? Dengan contoh, dengan harga. Dengan harga. Inilah qarinah ataupun inilah dilalah zahirah yang menunjukkan dia nak jual. Aku berilah pada kamu kereta ni dengan harga. Dengan harga itu, ba itu li ta'wid, untuk tukar. Itu dipanggil kinayah. Baik, settle. Kita nak cepat. Lafaz ijab qabul. Settle makna ijab qabul. Yang kedua, pembahagian lafaz ijab qabul. Jadi kita boleh pilih sama ada kita nak guna lafaz sarih ataupun lafaz kinayah. Lafaz sarih syarat dia satu saja. Kita qasdul lafzi, kita sengaja guna lafaz itu. Kalau kita nak guna kinayah pun boleh, tapi kena tahu syarat dia. Ada 3 syarat, iaitu sengaja, yang keduanya kena niat jual beli, yang ketiganya kena ada dilalah zahirah ataupun kena ada qarinah ataupun kena ada petunjuk yang kita nak jual, iaitu aku jual, aku belilah, aku beli, aku beri kepadamu motor aku ni dengan harga 30 je. Aku beri murah-murah, dia kata. Murah-murah ikan ni aku beri murah-murah. Kayak apa nama ni, barang ni, beras ni aku beri murah-murah saja. Ambil lah 10 kilo RM20. Itu tanda dia guna ambil, dia guna beri, tapi ada qarinah, tanda dengar itu kita faham bahawa dia nak jual. Tapi dia tak guna lafaz sarih, dia guna lafaz kinayah. Settle. Yang ketiga, topik ketiga apa dia? Belum. Kami apa yang ketiga? Last kali. Baik, dalil. Dalil ni kita, yang ketiga dalil. Berapa jam? 1 minit. Okey, sekejap lagi 1 jam dah. Kita target kita tak lebih daripada sejam. 1 jam lebih dah. Dalil. Orang ini nak dalil, sikit-sikit dalil, sikit dalil. Ni berdalil. Dalil ni bukan level dia sebenarnya. Level para ulama. Kita level kita nas. Mana nas, kitab mana rujuk. Nas kitab mana. Baik. Dalil. Jadi dalil ini ulama ambil ke semua mazhab berasaskan kepada hadis yang sahih. Riwayat Ibn Hibban. Hadis dia boleh tengok dalam kitab-kitab fiqh mana pun. Dalam kitab I'anatul Talibin ada, Baijuri pun ada, kitab Tahrir Syaqawi pun ada. Iaitu innamal bai'u an taradin. Nabi kata hanya senya pertukaran ini ataupun jual beli ini dia berpaksikan, berasaskan kepada persetujuan. Maka mana tanda dilalah zahirah, tanda persetujuan itu? Karena ulama kata setuju itu amrun khafiyun, urusan yang tersembunyi di dalam hati, mesti ada tanda dia. Maka tanda dia itu lafaz, mesti ada tanda lafaz ijab qabul. Maka lafaz ijab qabul itulah tanda persetujuan. Tanda dia nak jual beli mana? Dia menggunakan lafaz aku jual. Pembeli pula kata aku beli. Maka itu dipanggil lafaz ijab qabul sebagai tanda persetujuan. Jual beli. Yang keempat yang kita nak last sekali nak bincang, iaitu jual beli, jenis jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Bai'ul mu'atah.
Ini kita sebut ringkas, kalau tak sempat malam ni kita akan detailkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi jual beli ni kesimpulan dia, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab Imam Syafi'i wajib jual beli kena ada ijab dan qabul. Kalau jual beli tidak ada ijab dan qabul, maka tidak sah di sisi pendapat mu'tamad. Ini kena ingat. Jangan bermudah-mudah dengan ijab qabul ni. Karena qaul mu'tamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak ada ijab dan qabul, maka tidak sah jual beli tersebut. Haram jual beli yang tidak ada ijab qabul, tidak sah. Apabila tidak sah jual beli itu, maka barang itu tidak boleh dimilik. Apabila barang tak boleh milik, saman tak boleh milik, maka tak boleh tasarruf. Apabila tak boleh tasarruf, maka menjadi kewajipan kata kedua-dua pihak menghantar balik. Ini jual beli yang tidak ada ijab qabul. Qaul yang mu'tamad tidak sah. Tetapi pendapat dhaif dalam mazhab kita. Ni kita tak cerita mazhab Hanafi. Kita nak cerita mazhab kita. Kerana tak perlu kita taklid mazhab lain. Lepas tu Guru Jicik sangat bertegah dalam pemilihan mazhab ini. Dia kata kita mazhab Syafi'i ini, selagi mana kita boleh beramal dengan mazhab kita Syafi'i, tak perlu kita nak taklid mazhab lain. Selagi mana ada ruang yang boleh kita beramal dengan mazhab kita Syafi'i, tak perlu kita taklid mazhab lain. Mana ada akad yang kita boleh guna, kita boleh guna. Maka ada pendapat dhaif yang kita boleh taklid pendapat dhaif, iaitu jual beli yang tidak ada ijab qabul. Maka jual beli yang tidak ada ijab qabul ini dipanggil jual beli mu'atah. Kita biasa dengar jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah ini ialah jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Jadi pendapat dhaif, kita ulang sekali lagi, pendapat dhaif, jual beli yang tidak ada ijab qabul ini sah. Tapi pendapat dhaif. Kalau pendapat mu'tamad, dia jual beli yang tidak ada ijab qabul, dia tidak sah. Baik, pendapat dhaif ini ada dua. Pendapat dhaif, ulama yang mengatakan sah jual beli yang tidak ada ijab qabul ini, ada dua pendapat dhaif. Yang pertamanya, pendapat pertamanya, iaitu sah jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, sah pada semua jenis barang. Sama ada barang tu barang mahal ataupun barang tu barang murah, barang yang hakir, sah. Pendapat ini ditarjih oleh Al-Imam Nawawi dan beberapa ulama lain. Antaranya beberapa ulama lain itu, antaranya siapa dia? Antaranya ialah Al-Imam Mutawalli dan Al-Imam Bughawi. Itu satu pendapat dengan pendapat Imam Nawawi. Sah jual beli yang tidak ada ijab qabul semua jenis barang, sama ada barang tu murah atau barang tu mahal. Pendapat yang kedua ini, dia mengatakan sah jual beli yang tidak ada ijab qabul, tetapi jenis barang khusus kepada barang yang hakir, barang yang murah sahaja. Ini pendapat yang ditarjih oleh Imam mana? Oleh Imam Ruyani dan oleh Ibnu Surah, mengatakan bahawa sah jual beli yang tidak ada ijab qabul, tetapi hanya sah kepada barang yang murah sahaja. Macam roti, gula-gula, kuih, gula sekilo, roti, apa nama ni, roti selai dan roti-roti murah-murah, sah. Tapi kalau barang mahal, kata Ibnu Surai, kata Imam Ruyani, tidak sah, kena ada ijab qabul dulu. Ini dalam mazhab kita, bukan mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita. Baik. Jadi kesimpulan yang kita nak sebut, kata di dalam kitab Matla'ul Badrain, sayugia, seelok dia kita zaman sekarang ni kita boleh taklid dengan pendapat Imam Nawawi, iaitu jual beli tidak ada ijab qabul. Pertamanya, ni kesimpulan. Pertamanya, kita cuba beramal dengan qaul mu'tamad. Praktis jual beli ni selalu kita sebut dalam kuliah-kuliah. Praktis jual beli ni, di mana saja kita jual beli,
praktis jual beli, pertama kita cuba beramal dengan qaul mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Ada ijab qabul. Kita cuba beramal dengan ada ijab qabul. Dan ijab qabul ini tidak disyaratkan kena penjual ijab dulu. Kita nak qabul dulu boleh. Kita pergi di pasar, dia kata, "Ban, saya beli." Oleh kerana dia lambat kata saya jual, "Ban, saya belikan ni dengan harga RM20." Dia pun jawab, "Saya jual." Maka kita boleh beramal dengan qaul mu'tamad, sah jual beli kita. Kerana ada ijab belah penjual dan ada qabul belah kita. Tapi kalau sekira kita tidak boleh beramal dengan qaul mu'tamad, kenapa tak boleh beramal? Kerana penjual tak nak sebut saya jual. Kerana dia pun tak tahu, dia hanya tahu jual saja, dia tak tahu syarat sah jual. Dia tahu berniaga saja. Dia tahu kira nak jual, syarat sah jual tak ambil kira. Apa yang benda yang jual, benda yang sah jual apa dia, orang yang sah berjual apa dia, dan syarat sah ijab qabul apa dia tak ambil kira. Maka kita kata saya beli ban, dia senyap tak cakap apa. Apabila dia senyap tak cakap apa, maka kita kena pilih akad yang lain. Kita kena pilih akad lain. Apabila penjual tak nak sebut saya jual, ketika tu transaksi tersebut nak bagi sah, kita kena pilih satu daripada dua akad. Kita boleh apply dua akad. Akad pertamanya bai'ul mu'atah, iaitu akad jual beli. Mu'atah, akad jual beli yang tidak ada ijab qabul. Kena terlintas di hati kita. Kena niat taklif Imam Nawawi yang ditarjih oleh Imam Nawawi, iaitu bai'ul mu'atah. Kita taklif, aku jual beli cara mu'atah yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Tak ingat siapa tarjih Imam Nawawi, tak apa, terlintas. Aku niat, aku taklif ikut jual beli mu'atah, pendapat dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Terlintas. Oleh kerana dia tak nak sebut jual, kita saja sebut beli. Dia akad ni kena ada dua pihak. Kena dia ijab, kita qabul. Kalau kita saja qabul, dia tak nak ijab, maka tidak nama akad, tak nama ijab qabul. Kalau dia saja kata saya jual, kita tak sambut dengan saya beli, tak jadi akad, tak jadi akad jual beli, tak ada ijab, tak ada qabul. Dia nak syarat dua-dua, mesti ada ijab, mesti ada qabul. Kalau ada satu saja, tak sah. Maka kita kena cara pertama, kita taklid niat mazhab, kita taklid niat bai'ul mu'atah. Cara pertama. Cara jual beli yang tidak ada ijab qabul. Cuma kena ingat, jual beli mu'atah ini disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Dia dalam khulasah dia. Walhasil dia sebut kesimpulan bai'ul mu'atah ni, dia sebut takut kita keliru. Jual beli mu'atah ini dia kena cukup rukun lain. Hanya jual beli yang tak ada ijab qabul saja. Kena cukup penjual kena ada, pembeli kena ada, barang kena ada, harga kena ada, cuma ijab qabul tak ada. Kita holor duit senyap, kemudian penjual pun holor kepada kita barang. Kita qabat barang, dia qabat duit kita, senyap tak ada cakap apa. Dia panggil hulur menhulur tanpa ada lafaz ijab qabul. Itulah bai'ul mu'atah. Kita terlintas di hati kita, apabila kita kata saya beli ban, dia senyap tak cakap apa, maka terlintas di hati kita, aku ikut jual beli mu'atah. Aku taklid bai'ul mu'atah. Walaupun tak ingat siapa tarjih, Imam Nawawi ke Imam Burawi ke, tak apa. Yang penting niat aku taklid bai'ul mu'atah yang tidak ada ijab qabul, sah. Itu cara. Ataupun kita tak nak bai'ul mu'atah, last sekali, akad yang terakhir, akad alternatif terakhir yang keduanya ialah boleh kita guna bai'ul hibah bisawab. Hibah bisawab dalam mazhab Imam Syafi'i, dia termasuk hakikat jual beli. Kata ulama, dapat pahala jual beli, bukan dapat pahala hibah. Baik, itu kesimpulan. Sebab itulah kata tok guru kita, jual beli air di mesin ini, cara kita nak praktik jual beli air di mesin, tak boleh kita nak guna bai'ul mu'atah, kerana tak cukup syarat. Bai'ul mu'atah ini dia ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, cuma tak ada ijab qabul saja. Itu dalam kitab I'anatul Talibin, jaga takut kita terkeliru. Dia buat kesimpulan gambaran bai'ul mu'atah. Syekh Bakri Syattar syarah kitab Fathul Mu'in bagi Syekh Zainuddin Al-Malabari, walhasil, yani khalasah dia. Khalasah kesimpulan bai'ul mu'atah. Dia takut kita terkeliru. Tak ada pembajual pun kita boleh akad bai'ul mu'atah, tak boleh.
Kalau penjual tak ada pembeli kita saja, barang ada di mesin, dan mesin menurut mazhab Syafi'i tidak boleh menepati penjual. Dia nak penjual betul. Nak penjual betul. Pembeli kita ada, tapi penjual tidak ada. Barang ada, harga ada. Maka ijab qabul tak perlu bincang. Ijab qabul kita tak bincang. Kenapa? Kerana penjual tidak ada. Penjual tidak ada, kita tak boleh nak akad bai'ul mu'attah. Maka kita kena akad lain. Akad apa? Akad bai'u, akad hibah bi thawabin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita asalnya kita nak jawab soalan. Asal kita nak jawab soalan malam ni, tapi kita tak sempat. InsyaAllah kita dah lewat dah. Kita akan jawab soalan semalam patut kita nak jawab malam ni, iaitu isu apa makna hibah bisawab. Soalan yang keduanya, kontrak ataupun akad apa yang kita nak guna dalam mai kutu. Mai kutu ni akad apa yang kita nak guna untuk mengesahkan perpindahan milik setiap bulan yang dibayar oleh ahli kepada ketua. Dua soalan semalam kita akan jawab dalam kuliah yang akan datang. Kita nak buat satu kuliah yang selepas malam ni kerana perintah kawalan pergerakan disambung sampai 14 hari bulan. Jadi jadual kita pun kita akan susun balik. Kita tak buat setiap malam kerana kita lambat lagi. Kita cuti lambat lagi. Lebih kurang 20 hari lagi ada, 14 hari sampai 14 April ni, lebih kurang 20 hari lagi. Maka kita akan selang-seli. Malam ni ada, besok tak ada kelas, lusa ada, tulak tak ada kelas. Kita selang-seli kelas kita. Malam ni kita ada kelas muamalat, besok rehat tak ada kelas, lusa balik kelas. Kita akan susun dan kita akan remind di wall saya akan apa nama ni, tepek kuliah tu di wall. Baik, dan soalan malam ni juga kita akan kumpul untuk jawab satu slot. Kita nak buat satu kelas untuk jawab soalan saja sebab tak sempat. Kalau kita nak mengajar sambil jawab soalan, kita terpaksa lebih masa. Kita nak jimat masa kita fokus untuk jawab soalan saja. Macam malam ni kita tengok banyak soalan juga. Ustaz Chami tanya bagaimana dengan membayar menggunakan kad debit ATM. Ini sama juga. Transfer online macam mana kita nak guna kad apa dia, dan pembayaran kad apa nama ini menggunakan kad debit ATM macam mana kita nak guna. Mazhab Syafi'i, kalau Hanafi lagi mudah. Hanafi dan Maliki kita nak guna selagi mana boleh guna mazhab Syafi'i, macam mana kita nak guna akad menurut mazhab Syafi'i. Syafi'i Radhali, bagaimana kalau kita beli barang online dengan orang bukan Islam, macam barang daripada China atau negara-negara yang bukan Islam. Baik, detail kita akan jawab akan datang. Cuma asas dia, pembelian kita dengan orang bukan Islam sama je konsep dia. Dia tidak ada beza. Konsep sama. Kalau dia orang Cina tu ataupun orang bukan Islam tu tahu ijab qabul, dia tahu dia ada ijab, kita qabul, sah. Tapi kalau dia tak tahu ijab apa dia, kita tahu qabul, maka kita tak boleh guna akad jual beli. Kita kena guna bai'ul mu'attah. Tapi kalaulah dalam online pula, macam mana jual beli online itu, kita dah sebut, saya ringkas jual beli online dalam siri yang pertama ataupun siri kedua, saya tak ingat dalam siri kuliah kita kedua atau ke pertama, saya lupa. Tapi saya akan ulang balik macam mana cara untuk kita guna jual beli dalam online. Dalam online ni kita bukan semua benda apa nama ni kita sah akad salam. Ada orang kata jual beli online kita boleh akad salam. Ada beberapa syarat salam secara detailnya tak boleh kita nak follow, kerana tak boleh kita nak penuhi terma dan syarat jual beli salam dalam apa nama ini online. Sebab tu ada akad dalam mazhab Syafi'i yang kita boleh guna dalam jual beli salam. Dan soalan-soalan lain ataupun kita akan kumpul soalan ni untuk jawab dalam satu slot satu kuliah. Kita akan jawab salam, kita akan jawab satu slot kuliah itu fokus untuk jawab soalan saja, insya-Allah akan datang. Jadi besok kita rehat, lusa itu insya-Allah kita akan jawab soalan saja. Wallahu a'lam. Terima kasih semua pada yang join. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan masa kita, keberkatan umur kita dan keberkatan ilmu kita, dan kita doakan sama-sama juga mudah-mudahan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kita masih lagi berada dalam tempoh berkurun sempena COVID-19 ni. Mudah-mudahan Allah Taala angkat musibah, Allah Taala angkat wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita, seluruh dunia. Mudah-mudahan selamat daripada serangan
Bahkan kita minta bukan saja kita selamat daripada serangan virus ini, dan kita minta Allah Ta'ala angkat secepat mungkin untuk kita kembali balik kehidupan kita seperti biasa. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.